Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan Negeri Sabah memuji kecekapan Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri yang bertindak pantas menahan 6 individu dipercayai menjadi dalang penyaluran maklumat dan bantuan kepada penjenayah asing. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Teo Chee Kang semasa menyampaikan penghargaan itu berkata, kerajaan negeri sememangnya sentiasa yakin dengan kebijaksanaan dan kecekapan PDRM dalam memastikan keselamatan terjamin. Beliau berkata, penahanan 6 individu itu membuktikan pasukan risikan polis memiliki kepakaran dan kecanggihan, terutama dari segi menerima maklumat tentang sesuatu jenayah dan mengawal permasalahan itu daripada terus berleluasa. Datuk Teo berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Anjuran Parti Liberal Demokratik LDP di Kota Kinabalu. Kemarin, Polis Sabah menahan 6 individu terbabit yang akan disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA selain menahan 514 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi bersepadu di sebuah penempatan setinggan berhampiran Pekan Telipok. Mengulas masalah penempatan setinggan, Datuk Teo berkata kerajaan negeri sentiasa komited untuk mengatasi permasalahan itu dengan menggariskan beberapa perancangan dan pendekatan terbaik kerana menyedari penempatan setinggan akan mendatangkan masalah sosial jika tidak dikawal. Datuk Teo selaku Presiden LDP turut menzahirkan rasa terima kasih atas kehadiran Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman serta beberapa Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan bagi memeriahkan lagi majlis rumah terbuka ini. Pengguna negeri ini disaran melaporkan kes penipuan membabitkan isu kepenggunaan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM selain Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Aid, untuk kesalahan penipuan kecil, pengguna sebenarnya boleh membawa kes mereka ke TTPM yang mana ia dapat diselesaikan dalam tempoh 40 hari selepas pemfailan kes dilakukan. Dia hanya mahu dokumen itu diisi dan yang pengadu tu mesti hantar notis itu kepada penjual dan dua-dua akan dihadirkan ke mahkamah tanpa peguam mereka dan mereka akan disoal jawab dan tindakan akan diberi. Beliau ditemui media sebagai mengulas mengenai tindakan wajar yang perlu diambil pengguna sekiranya menjadi mangsa penipuan melibatkan isu kepenggunaan di menggatal. Dalam masa sama, Datuk Jainab menasihatkan pengguna agar bertindak dengan bijak dan melaporkan mengenai kenaikan harga barangan kepada agensi kerajaan berkaitan dan bukannya menyebarkan melalui laman media sosial. Jelas beliau, laporan secara rasmi beserta bukti penting bagi membolehkan tindakan diambil ke atas mana-mana peniaga yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pesta Regata Lepah di Semporna akan dianjurkan pada April ini sebagai usaha merancakan sektor pelancongan khasnya di daerah itu. Pesta air berkenaan bukan sahaja mengangkat nilai budaya dan keunikan suku kaum Bajau, tetapi juga menarik lebih 50,000 pengunjung setiap kali penganjurannya. Menurut anggota Parlimen Semporna, meskipun melalui keadaan ekonomi yang sedikit sukar, namun Pesta Regata Lepah yang dimuatkan dalam kalender pelancongan negeri ini perlu diteruskan kerana mampu menarik pelancong serta membantu ekonomi penduduk setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program perpaduan sempena Tahun Baharu Cina di salah sebuah hotel terkemuka di Semporna. Jelasnya pesta berkenaan penting bagi memudahkan dan membolehkan masyarakat luar terutama menghargai dan mengenali adat resam dan keunikan kaum Bajau Pantai Timur khususnya di daerah Semporna. Menyentuh mengenai majlis perpaduan sempena Tahun Baru Cina ini, Datuk Syafiee yang juga Naib Presiden UMNO mahu sikap saling menghormati dan perpaduan rakyat di daerah Semporna terus diterjemah secara perkongsian bersama dalam bentuk perbuatan dan bukan hanya bersifat ungkapan semata-mata. Beliau juga mahu perkongsian bersama yang diamalkan antara masyarakat pelbagai kaum di daerah ini dalam semua aspek sama ada pembangunan atau pendidikan terus dikekalkan.
Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Sulabayan, Datuk Jaujan Haji Sambakong. Universiti Malaysia Sabah UMS akan meluaskan akses penggunaan dan pinjaman buku perpustakaannya kepada pihak media bermula Mac depan. Langkah itu bagi membolehkan pihak media membuat rujukan dan penyelidikan dalam bidang berkaitan di negeri ini. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof, langkah itu juga sebagai penghargaan terhadap kerjasama erat antara pihak media dan UMS yang banyak membantu menyebar luas program-program berimpak tinggi terhadap kemajuan UMS. Beliau berucap merasmikan Karnival Hari Keluarga Media UMS 2016 dan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR bersama anak-anak yatim di UMS Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menggalakkan program-program seumpama diadakan secara santai dan unik bagi menjimatkan kos. Jelasnya dalam keadaan ekonomi tidak menentu masa kini, langkah-langkah penjimatan perlu dilakukan bagi mengelak pembaziran. Karnival sehari ini yang berkonsepkan santai sambil beramal bagi meraihkan penghuni rumah kebajikan di sekitar Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya pertandingan mengupas kulit telur, meniup belon, karaoke dan limbo. Komuniti Hakka di Sandakan diminta sentiasa mempersiapkan diri untuk mengharungi cabaran mendatang selain mengadaptasi semangat persaudaraan dalam kalangan mereka. Menurut Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Linda Chen Taulin, masyarakat Hakka wajar mengambil pendekatan seumpama agar mereka dapat menempuh cabaran yang sukar dalam suasana ekonomi dunia yang tidak menentu ketika ini. Oleh itu, katanya, mereka bukan sahaja perlu mengekalkan cara tradisi menguruskan persatuan itu, malah perlu meneroka beberapa cabaran dan peluang sebagai kelangsungan komuniti Hakka untuk tempoh jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu kehormat pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina Persatuan Hakka Sandakan di Dewan Hakka Batu Enam Sandakan. Hadir sama Presiden Persatuan itu Edward Cheng dan timbalannya Helen Chen. Datuk Linda turut berkata penganjuran perayaan Tahun Baharu Cina dalam kalangan ahli persatuan itu perlu diteruskan pada masa akan datang kerana ia mampu mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Hakka di Sandakan. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan penyerahan tajaan pendidikan persatuan itu kepada 236 pelajar cemerlang sekitar Sandakan. Pelbagai pihak terus mengadakan program sempena sambutan Tahun Baru Cina di negeri ini. Tidak ketinggalan Persatuan Pengurusan Tokong Tau Yu Huang Tuaran menganjurkan Pesta Tahun Baru Cina di Tuaran. Majlis ini yang dirasmikan Setiausaha Politik kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Panglima Madius Tangau, Joycelyn Rumut, turut dihadiri Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Dr. Johnson T. Ketika berucap merasmikan majlis ini, Joycelyn berkata, kehadiran hampir 1,000 masyarakat berbilang kaum dari sekitar daerah Tuaran membuktikan semangat perpaduan tinggi sentiasa menjadi keutamaan seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Tegasnya, melalui sambutan perayaan berkenaan, masyarakat mampu berinteraksi dan saling memahami antara satu sama lain. Ketika berucap dalam majlis ini, pengurusi Persatuan Pengurusan Tokong Tau Yu Huang Tuaran, Thomas Chong berkata, selain menyambut perayaan Tahun Baharu Cina, majlis ini bertujuan memperkenalkan kebudayaan masyarakat Cina sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Beberapa rumah kebajikan turut dijemput dan menerima sumbangan pada majlis ini, antaranya Yayasan Kebajikan Surya, Jerry Home, Persatuan Orang Buta Sabah dan Golongan Orang Kurang Upaya OKU. Joycelyn dan Datuk Johnson turut menyampaikan sumbangan ampau kepada kanak-kanak yang hadir dalam majlis ini. Turut diadakan pertunjukan tarian singa dan persembahan nyanyian dan muzik tradisional. Peserta program Akhiri Zaman Miskin Satu Azam perlu memanfaat ilmu yang diperolehi menerusi kursus-kursus yang dianjurkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ia sejajar dengan program Satu Azam yang diwujudkan kerajaan bertujuan menyediakan peluang kepada rakyat berpendapatan rendah yang tersenarai dalam program e-Kasih. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Jainab Ahmad Aid, kebanyakan program Satu Azam tidak berjaya disebabkan peserta tidak komited dengan program-program yang dianjurkan. Menghadiri kursus ni, ilmu ni amat penting sekali.
Sebab jangan kita datang kursus hanya untuk mendapatkan mixture saja. Lepas tu kita mau jual. Sebab kebanyakan di antara satu azam kita tidak berjaya kerana orang yang menghadiri itu kebanyakannya tidak berminat untuk menghadiri kursus itu, hanya untuk mendapat barang lepas tu dijual. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan bantuan satu azam dan sijil tamat latihan kursus pembuatan bakery dan ban di Sulaman Sentral Menggatal. Sementara itu, para peserta yang ditemui mengakui kursus berkenaan banyak memberi manfaat kepada mereka untuk mendalami bidang pembuatan bakery dan ban. Sudah dapat bantuan ni, kemungkinan kakak teruskanlah perniagaan jugalah untuk dapat duit sampingan, tolong keluarga. InsyaAllah kalau sudah melancarkan perniagaan lah, gitu, mau buat bakery. Seramai 125 peserta menyertai kursus selama 4 minggu yang dikendalikan R&R Cake House ini. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam Diari Hari Ini. Pada pukul 8.30 pagi ini, program Temu Duga Terbuka Skim Latihan 1 Malaysia SL1M peringkat negeri Sabah 2016 diadakan di Dewan Kuliah Pusat DKP kedua Universiti Malaysia Sabah UMS. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.